Kumpulan bersenjata di Haiti semakin mengganas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 25 kanak-kanak meninggal dunia di Hospital Kama Adwana akibat kekurangan zat makanan atau dehidrasi susulan peperangan yang melanda. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula yakin angka kematian sebenar kanak-kanak Gaza adalah jauh lebih tinggi dalam krisis kebeluran itu. Situasi menyayat hati itu dapat dilihat pada kanak-kanak yang dirawat di hospital dengan keadaan fizikal yang terlalu kurus. Serangan berterusan Israel ke atas Gaza sejak Oktober 2023 mengakibatkan penduduk Palestin kini mengalami masalah kekurangan makanan. Bantuan tidak dapat dihantar susulan Israel mengawal pintu sempadan. Dalam laporan keadaan terkini bertarikh 1 Mac lalu, Agensi Bantuan dan Kerja Menyelamat PBB UNRWA berkata purata hanya 97 trak sehari memasuki Gaza pada Februari berbanding 150 trak pada Januari. Jumlah itu jauh lebih rendah daripada 500 trak bantuan yang diperlukan penduduk Palestin setiap hari. Sementara itu, Israel dan UNRWA saling menuduh melakukan keganasan dan penyiksaan dan ini selepas Amerika Syarikat meningkatkan tekanan untuk menghentikan pertempuran antara Israel dan Hamas. Ketika Qatar dan Mesir sedang meneruskan usaha ke arah genjatan senjata di Gaza, Israel menuduh UNRWA mengambil lebih 450 anggota kumpulan pengganas termasuk Hamas sebagai pekerjanya. Tel Aviv sebelum ini menuduh berpuluh-puluh kaki tangan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. UNRWA pula menuduh beberapa kaki tangannya yang disoal siasat Zionis diseksa dan dipaksa untuk mengaku terlibat dalam serangan tersebut. Dalam pada itu, pemimpin kanan Hamas Basim Naim mendakwa pihaknya tidak dapat memastikan berapa ramai tahanan Israel yang dibawanya ke Gaza masa hidup dan ini sama ada mereka mati terbunuh dalam serangan Zionis atau kerana mogok atau kelaparan. Naim bagaimanapun berkata butiran mengenai status bantuan tidak disebut dalam mana-mana dokumen atau cadangan yang diedarkan semasa proses rundingan. Kira-kira 250 tebusan telah dibawa ke Gaza semasa serangan 7 Oktober. Israel mendakwa 130 tebusan masih berada di wilayah Palestin itu termasuk 31 yang dianggap terkorban. Jumaat lalu, Hamas mendedahkan 7 lagi tebusan Israel maut dalam operasi ketenteraan Zionis di Gaza. Kumpulan bersenjata bertempur dengan polis ketika cuba menawar lapangan terbang antarabangsa utama Haiti pada Isnin dan serangan itu berlaku hanya beberapa jam selepas anggota kumpulan bersenjata menyerbu 2 penjara terbesar di negara berkenaan dan membebaskan lebih 3,800 banduan. Berikutan serangan itu, pihak berkuasa Haiti mengisytiharkan perintah berkurung pada waktu malam dan melancarkan operasi menjejaki banduan yang sebahagian besarnya dituduh melakukan pembunuhan dan penculikan. Insiden berlaku semasa ketiadaan Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, yang berlepas ke Kenya untuk memutamatkan butiran bagi penempatan 1,000 anggota polis Kenya untuk menguasai semula negara itu. Sekurang-kurangnya 9 terbunuh sejak Khamis lalu termasuk 4 anggota polis dan gelombang keganasan terbaru itu menyebabkan Amerika Syarikat menasihati rakyatnya supaya meninggalkan negara itu manakala Kanada menutup sementara kedutaannya. Kumpulan pengganas kini menguasai sehingga 80% ibu kota Port-au-Prince dan mereka melakukan keganasan termasuk membunuh, menculik dan merogol.
12 individu termasuk hakim dan ahli politik ditangkap pihak berkuasa Ecuador semalam dalam operasi pembersihan kegiatan dadah di negara itu. Peguam negaranya Diana Salazar berkata dalam beberapa bulan kebelakangan ini usaha dilancarkan untuk membersihkan institusi kerajaan daripada aktiviti rasuah membabitkan sindiket dadah. Dalam operasi terbaru itu, polis menyerbu rumah dan pejabat magistrate, bekas penggubal undang-undang dan bekas Presiden Mahkamah Tempatan di wilayah Barat Daya Guayas. Polis turut menyerbu kediaman seorang bekas ahli parlimen dan merampas 2 senjata api, jam tangan Rolex, barang kemas dan wang tunai. Pada Januari lalu, Presiden Ecuador Daniel Noboa mengenakan darurat dan mengisytiharkan negara itu berada dalam keadaan perang terhadap kumpulan yang mempunyai kaitan dengan kartel dadah Mexico dan Colombia. Pemimpin-pemimpin ASEAN disambut secara rasmi ke sidang kemuncak khas ASEAN Australia dalam satu majlis di Melbourne hari ini. Kesemua pemimpin berkenaan disambut oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pemimpin-pemimpin itu turut merakam gambar kenangan bersama selain disajikan dengan adat puak orang asli Australia bagi menangkis semangat jahat. Sidang kemuncak selama 3 hari itu berlangsung di Pusat Convention dan Pameran Melbourne MCEC untuk menandakan ulang tahun ke-50 hubungan dialog Australia dengan ASEAN. Majlis makan malam rasmi juga diadakan hari ini bagi meraihkan semua pemimpin berkenaan sebelum mesyuarat rasmi bermula esok. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim turut hadir dalam kedua-dua majlis berkenaan. 8 syarikat Australia menyatakan komitmen untuk menambah pelaburan dan membawa pelaburan baharu ke Malaysia. Komitmen dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mesyuarat meja bulat bersama pemimpin industri di Melbourne. Agensi yang berkaitan telah membuat rundingan lebih dahululah dan kita mengharapkan mesyuarat di sini we can seal the deal lah ya, dengan terutama dengan komitmen oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan alhamdulillah setakat ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi jaminan kepada mereka untuk kita mempercepatkan proses dan juga untuk memperbaharui polisi-polisi yang sedia ada. Antara bidang perniagaan terlibat yang bakal memasuki Malaysia adalah teknologi hijau dan tenaga guna baharu. Ibu negara Vietnam Hanoi disenaraikan sebagai bandar paling tercemar di dunia oleh firma pemantauan kualiti udara Switzerland eCare. Perkhidmatan pemantauan pencemaran udara melaporkan indeks kualiti udara AQI 191 direkodkan di bandaraya itu pada Isnin. Sementara Accra di Ghana dan Tehran Iran masing-masing di kedudukan kedua dan ketiga dengan AQI 167 dan 166. Menurut agensi meteorologi Vietnam, jerebu menutupi jalan-jalan Hanoi secara drastik mengurangkan jarak penglihatan. Keadaan itu disebabkan oleh cuaca sejuk dan lembap di kawasan berkenaan yang memerangkap bahan pencemar bawaan udara di permukaan. Kira-kira 18,000 kematian dikaitkan dengan pencemaran udara dilaporkan di utara dan tengah Vietnam. China menggesa Filipina supaya berhenti membuat tindakan provokatif di perairan terumbu Renai di Laut China Selatan. Jurucakap Kementerian Luar Negara itu berkata gesaan itu sebagai tindak balas kepada tindakan provokatif terbaru kapal milik Filipina yang menceroboh kawasan berkenaan. Pengawal pantai China CCG hari ini dilaporkan mengambil langkah kawalan mengikut undang-undang terhadap kapal Filipina di Kepulauan Nasha China di Laut China Selatan. China sebelum ini sudah berulang kali memberi amaran kepada Filipina, namun kapal dari negara berkenaan didakwa kerap menceroboh perairan di kawasan terumbu terbabit.
Ais di kawasan lautan Antartika semakin mencair dan menyusut pada paras terendah selama 3 tahun berturut-turut. Pusat Data Salji dan Ais Kebangsaan Amerika Syarikat pada Rabu lalu melaporkan keluasan minimum ais laut Antartika berada di bawah 2 juta kilometer persegi untuk 3 tahun berturut-turut. Litupan ais laut minimum untuk ketiga-tiga tahun juga adalah yang terendah sejak 46 tahun lalu. Pencairan ais laut tidak mempunyai kesan segera pada paras lautan kerana ia terbentuk dengan membekukan air masin yang sudah berada di lautan. Namun keadaan itu akan menyebabkan pemanasan global dan kenaikan paras laut. Poster rasmi Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024 hasil ilustrasi Ugo Gotani dipamerkan di Musée d'Orsay. Poster itu memaparkan semua 54 jenis sukan Olimpik dan Paralimpik, maskot, semua venue utama, upacara pembukaan di Bandar Sains, pingat, obor dan larian obor. Poster berkenaan akan berada di sana sehingga 10 Mac depan untuk tatapan pelawat dari seluruh dunia. Paris 2024 sebelum ini mengupah Ugo Gattoni, seorang ilustrator Paris dengan gaya yang bertenaga untuk mencipta poster berkenaan. Dia bekerja di studionya dari 19 September 2023 hingga 19 Januari 2024, menghabiskan masa selama 2000 jam untuk mencipta 2 poster yang akan menjadi simbol Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024. Jelajah berbasikal Paris-Nice 2024, jago pecut kelahiran Belanda Arvid de Klein mendominasi pecutan beramai-ramai ke garisan penamat untuk memenangi peringkat kedua dari Tori ke Mortages. Pelumba pasukan Tudor Pro Cycling itu merakam catatan masa terpantas 4 jam 41.02 saat. Klein berjaya mengatasi Lawrence Pitty dari New Zealand dan Dylan Joe Wigan untuk merangkul kejuaraan pertama jelajah dunianya. Namun jersey kuning untuk pendahulu keseluruhan menjadi milik Pitty yang mengatasi pemenang peringkat pertama Olaf Koy. Peringkat ketiga ialah ujian masa berpasukan sepanjang 26.9 km dengan bekas pemenang Primož Roglič dan Remco Evenepoel mungkin akan menyinar apabila pelumba dilepaskan secara individu. Juara dunia 2 kali MotoGP, Francesco Bagnaia telah menyambung kontraknya dengan Ducati selama 2 tahun dan pelumba Ducati Lenovo Team itu akan kekal bersama pasukan pengeluar sehingga musim 2026. Pelumba berusia 27 tahun itu menyasarkan gelaran juara dunia ketiga berturut-turut pada musim 2024 yang bermula hujung minggu ini di Lita Losail, Qatar. Bagnaia sentiasa menunggang Ducati sejak menyertai kelas perdana pada 2019 bersama pasukan satelit Pramac. Sebelum bersama pasukan pengeluar bermula tahun 2021, pelumba kelahiran akademik VR46 yang diasaskan oleh legenda Itali Valentino Rossi telah memenangi 18 perlumbaan MotoGP termasuk 7 musim lalu. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.